Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzat Insyirah binti Johari, nombor matrik 1170763. Hari ini saya akan membentangkan sebuah buku bertajuk Pejuang Saham, Corak Carta Double Top. Buku ini dikarang oleh saya sendiri, Nur Izzat Insyirah binti Johari, dan juga Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Ali. Alhamdulillah, saya dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa, semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya, apa yang dikarang oleh saya berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama. Segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri dan segala ilmu yang baik hanya datang daripada Allah. Justru itu, saya mohon maaf jika ada penulisan saya yang tidak menepati citarasa pembaca dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Buku ini adalah bertujuan kepada kita untuk mula berjinak dengan pelaburan saham. Buku ini mengandungi beberapa perkara, iaitu bab yang pertama, pengenalan, iaitu tentang corak carta. Bab yang kedua, jenis corak carta. Buku ini menerangkan dua jenis corak carta, iaitu corak carta kesinambungan dan corak carta reversal. Bab yang ketiga, tajuk buku ini sendiri iaitu double top, menerangkan tentang tiga perkara, apa itu double top, pembentukan double top dan entry signal double top. Yang keempat adalah kesimpulan. Bab yang pertama, pengenalan. Corak carta memberi ruang atau kerangka kepada penganalisa teknikal ataupun pelabur untuk menganalisis berkaitan tentang keadaan penjual dan permintaan pasaran saham sama ada sedang meningkat naik atau turun. Corak carta boleh digunakan untuk meramal keadaan dalam jangka masa pendek seawal sehari dan jangka masa panjang yang berbulan-bulan dan bertahun lamanya. Pengetahuan seorang pelabur tentang corak carta akan memberi ruang kepada pelabur untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat secara peribadi. Jadi, untuk mengelakkan pelabur bersikap prejudis terhadap pandangan orang lain, pelabur perlu merujuk kepada penganalisa teknikal profesional untuk mengesahkan atau menolak kesimpulan peribadi yang dibuat oleh pelabur itu sendiri. Kebanyakan corak carta mempunyai pola dan corak yang seakan sama, namun setiap corak carta membawa makna yang berbeza. Penganalisa teknikal atau pelabur juga menganalisis corak carta untuk meramal arah pergerakan saham yang akan datang. Bab yang kedua, jenis corak carta. Corak carta yang pertama ialah corak carta kesinambungan atau dikenali sebagai continuation pattern. Corak carta kesinambungan menunjukkan pergerakan carta yang jeda seketika selepas trend pasaran saham mencecah harga yang tinggi dan akan bersambung kembali dalam pergerakan yang sama selepas beberapa ketika. Corak ini diberi nama corak kesinambungan kerana mempunyai kecenderungan untuk mempunyai arah pergerakan pasaran saham selepas corak kesinambungan tersebut. Jika corak kesinambungan itu menyerupai gelombang trend pasaran saham tersebut, ini merupakan penunjuk bahawa corak itu mempunyai ketidakseimbangan harga dan tiada apa-apa kecenderungan yang baik. Teknik melabur menggunakan corak kesinambungan yang kerap digunakan oleh pelabur ialah menunggu sehingga corak terbentuk, lukiskan trendline di carta tersebut dan membeli pada harga melepasi corak kesinambungan itu mengikut arah pergerakan saham yang seterusnya. Contoh corak carta kesinambungan. Yang pertama, corak carta rectangle. Rectangle terbentuk apabila harga pasaran saham bergerak secara mendatar dan terikat di antara harga support dan resisten. Yang kedua, corak carta triangle. Corak carta triangle terbentuk apabila pergerakan harga saham menjadi semakin mampat dan tidak seimbang. Ia memerlukan sekurang-kurangnya 2 kali pergerakan harga menaik dan 2 kali pergerakan harga menurun untuk melukis trendline untuk membentuk segitiga. Kebiasaannya akan berlaku breakout selepas pergerakan menaik atau menurun yang ketiga atau keempat. Jenis corak carta yang kedua ialah corak carta reversal atau lebih dikenali sebagai reversal pattern.
Corak carta reversal ialah corak yang bertentangan dengan trend terkini. Secara teorinya, corak reversal ini bergerak dalam formasi corak carta yang sebelumnya. Jika trend pasaran saham menaik, pergerakan corak reversal akan menurun, dan jika trend pasaran saham menurun, pergerakan corak reversal juga akan terus menurun. Corak reversal ini berbeza dengan corak kesinambungan di mana semakin panjang tempoh waktu untuk membentuk corak ini, harga pasarannya akan menaik lebih tinggi dan pergerakannya dijangka akan menaik lebih tinggi sekiranya harga pasaran saham tersebut dapat melepasi harga rintangan. Corak reversal tidak berlaku berdasarkan satu atau dua tempoh yang ditetapkan atau palang bar pada carta, sebaliknya mengikut pergerakan harga pasaran saham secara menyeluruh. Trend dan corak reversal boleh dikenal pasti berdasarkan harga pasaran tersebut sendiri atau melalui indikator seperti moving average. Contohnya, jika pasaran harga saham menaik, MA akan menunjukkan signal trend menaik. Tetapi jika pasaran harga saham menurun, MA akan menunjukkan signal trend menurun. Corak reversal ini merujuk kepada perubahan harga saham yang tinggi sekaligus merubah arah pergerakan trend sedia ada, tetapi jika perubahan harganya kecil, itu dinamakan pullback. Jika berlakunya pullback, perubahan harga akan berhenti dalam tempoh terdekat dan kembali mengikut arah pergerakan trend semasa, sementara perubahan harga pasaran corak reversal akan terus membentuk formasi yang baru. Yang paling reversal ialah corak yang selari dengan tempoh trend sesuatu aset, sama ada jangka masa panjang atau pendek, walaupun pergerakan corak reversal ini bertentangan dengan trend semasa. Kebanyakan pelabur mengatakan kebiasaannya akan memperoleh keuntungan jika menggunakan corak reversal head and shoulders dan wedges sebagai strategi dalam pelaburan. Antara contoh corak reversal yang selalu digunakan oleh pelabur ialah double tops dan double bottom, triple tops dan triple bottoms, head and shoulders dan wedges. Contoh corak carta reversal. Yang pertama, corak carta wedges. Corak carta wedges mempunyai 3 ciri-ciri iaitu trendline yang tertumpu di atas corak carta, yang kedua, pergerakan corak carta, dan yang ketiga, harga yang menurun dan juga diakhiri dengan berlakunya harga breakout. Contoh corak carta yang reversal yang kedua ialah corak carta reversal head and shoulders. Corak carta ini mempunyai 3 puncak di mana 2 puncak mempunyai ketinggian yang sama atau hampir sama dan puncak di tengah adalah yang paling tinggi sekali. Corak carta ini memberi ramalan kepada pelabur iaitu trend bullish to bearish. 3. Double top. Double top ialah salah satu daripada corak carta reversal. Corak double top menandakan perakhiran kepada carta sesebuah kaunter saham yang sedang menaik. Corak double top boleh dilihat di carta kaunter saham apabila terbentuk dua puncak yang mencecah harga resisten dengan ketinggian yang sama atau hampir sama dengan lembah penurunan harga antara dua puncak. Harga yang paling rendah antara dua puncak adalah harga support untuk kaunter saham tersebut dan harga sesebuah kaunter saham sukar untuk menaik apabila sudah memecah harga support. Pembentukan double top. Sebelum corak carta double top mencecah puncak yang pertama, harga pasaran saham tersebut perlu memecah harga resisten yang paling kuat dan tinggi dan terus menjadi uptrend sehingga mencecah harga yang paling tinggi dan menjadi harga resisten yang baru di puncak pertama. Selepas itu, harga saham akan merudum kerana stok saham mula melebihi permintaan dan pelabur mungkin kurang berminat terhadap kaunter saham tersebut. Seterusnya, harga kaunter saham akan rebound dan menjadi uptrend semula sehingga mencecah harga resisten di puncak pertama atau lebih kurang sama dengan harga uptrend tersebut. Dan harga tidak akan melepasi harga resisten dan terus menurun semula. Harga resisten dimasukkan di sini adalah harga resisten pada puncak yang pertama. Harga resisten sebelum puncak pertama menjadi harga support dan juga neckline pada masa pembentukan corak carta double top. Terdapat dua keadaan di mana corak double top gagal terbentuk iaitu jika puncak kedua berjaya melepasi harga resisten pada puncak pertama dan apabila harga pasaran saham tidak mencecah harga neckline. Hal ini kerana
Harga saham boleh menjadi uptrend dalam kedua-dua situasi ini di mana sepatutnya harga pasaran saham menjadi downtrend untuk membentuk corak carta double top. Kebiasaannya akan berlaku retracement jika harga saham berjaya menembusi harga neckline. Terdapat dua cara untuk mengenal pasti corak carta double top di kaunter saham. Yang pertama, jumlah stok saham. Paras harga yang membentuk puncak yang pertama boleh dilihat disebabkan kenaikan jumlah stok saham yang semakin banyak permintaan. Harga yang jatuh adalah disebabkan jumlah stok saham yang melebihi permintaan dan harga yang menaik untuk mencapai puncak yang kedua juga mempunyai jumlah stok saham yang sedikit. Yang kedua, tempoh masa antara dua puncak. Jika kedua-dua puncak mencecah paras harga yang hampir sama dalam tempoh masa yang singkat, ini menunjukkan trend semasa kaunter saham itu akan berterusan seperti biasa dan membentuk corak kesinambungan. Isyarat masuk, iaitu entry signal untuk double top. Isyarat masuk atau dikenali sebagai entry signal ialah tempoh waktu yang sesuai untuk para pelabur melakukan pelaburan di kaunter saham tersebut. Kebanyakan para pelabur akan melabur pada harga support yang baru setelah terjadinya puncak yang pertama dan akan menjual semula sebelum mencecah harga resisten semasa pembentukan puncak yang kedua. Contoh corak carta double top di pasaran Malaysia. Contoh yang pertama, corak carta double top ini terbentuk di carta kaunter saham Top Glove Corporation Berhad. Seperti yang dilihat, harga saham mampu menembusi harga resisten pada 3 Julai 2020 dan menjadi uptrend sehingga mencecah harga yang paling tinggi iaitu RM9.76 dan menjadi puncak yang pertama. Pada 6 Ogos 2020, harga pasaran saham kaunter Top Glove Corporation Berhad menurun dan menaik semula pada 11 September 2020 dan hampir mencecah harga resisten di puncak pertama pada 19 Oktober 2020 dengan harga RM9.68. Harga yang paling rendah di antara dua puncak ini iaitu RM6.35 merupakan harga neckline untuk membentuk double top. Selepas mencecah puncak kedua, harga terus menurun sehingga menembusi harga neckline. Carta double top yang kedua ini terbentuk di atas carta kaunter saham Khosan Rubber Industries Berhad. Puncak pertama terbentuk apabila harga saham kaunter tersebut memecah harga resisten iaitu pada RM4.70 dan terus uptrend sehingga mencapai kepada puncak yang pertama iaitu pada RM9.76 dan menjadi harga resisten yang baru. Harga pasaran saham kaunter tersebut menurun selepas puncak pertama dan rebound sehingga mencapai puncak kedua pada harga RM8.17. Harga yang paling rendah di antara dua puncak tersebut iaitu RM4.50 merupakan harga neckline. Puncak kedua tidak dapat menembusi harga resisten pada puncak pertama dan terus menjadi downtrend sehingga menembusi harga neckline. Kesimpulan, terdapat beberapa perkara yang dapat dikonklusikan mengenai corak carta double top. Yang pertama ialah trend semasa. Kebiasaannya, setiap kaunter yang membentuk corak carta double top mempunyai harga pasaran saham yang uptrend untuk beberapa bulan. Yang kedua, puncak yang pertama. Puncak yang pertama menandakan harga yang paling tinggi mengikut uptrend semasa dan terjadi dalam masa beberapa bulan. Yang ketiga, harga neckline. Kebiasaannya, harga yang paling rendah antara dua puncak ialah neckline akan menurun sebanyak 10% hingga 20% dan ini mengesahkan bahawa akan terjadi double top. Yang keempat, puncak yang kedua. Kenaikan harga untuk sampai puncak yang kedua biasanya diiringi dengan jumlah stok saham yang sedikit dan akan mencecah harga resisten dari puncak pertama. Masa yang diambil antara dua puncak ialah 1 hingga 3 bulan dan boleh juga mengambil masa berbulan-bulan. Yang kelima, downtrend. Downtrend selepas puncak yang kedua, iaitu penurunan harga ini menunjukkan bahawa stok saham sudah melebihi permintaan, di mana pelabur mungkin sudah tidak berminat dengan kaunter saham yang tersebut. Yang keenam, menembusi harga neckline. Apabila harga pasaran saham sudah menembusi harga neckline, ini bermakna corak carta reversal double top sudah selesai. Berikut adalah rujukan-rujukan saya sepanjang saya mengarang buku ini. Sekian sahaja dari saya, Nur Zain Syirah.
hari nombor metrik 1170763. Sekian, terima kasih.